Elizabeth was gone for 24 years. Since her release, Elizabeth has told police her father drugged her, dragged her to the cellar and chained her to the wall. For the first 4 years of her incarceration, she was alone. According to her own account, the only visitor she had was her captor, who raped her every few days. It seems her father's web of lies had worked. No one came looking for Elizabeth, not her mother, nor her friends, nor the police. Semua kanak-kanak pastinya mendambakan perhatian dan belayan kasih sayang daripada seorang bapa. Insan yang bergelar bapa adalah lelaki pertama yang harus menjadi perisai dalam hidup anak perempuannya. Namun, semua itu tidak pernah dikecapi oleh seorang wanita bernama Elizabeth Fritzell. Separuh usia dari kehidupannya terpaksa dilalui dengan hari-hari yang penuh kegelapan. Satu detik yang tidak pernah diinginkan pun oleh mana-mana wanita. Selama 24 tahun, cuma ada istilah penantian itu satu penyeksaan dalam kamus hidup Elizabeth. Elizabeth Fritzell yang dilahirkan pada 6 April 1966 telah dicabul oleh bapa kandungnya sendiri iaitu Joseph Fritzell sejak dari usianya 11 tahun. Walaupun Elizabeth pernah cuba melarikan diri dengan bersembunyi di rumah kawannya, dia yang berjaya ditemui semula oleh pihak polis telah dihantar pulang semula ke rumahnya. Kisah nasib malang Elizabeth ini bermula pada 28 Ogos 1984. Pada hari itu, Joseph yang sedang berada di bilik bawah tanah telah memanggil Elizabeth untuk membantunya mengangkat pintu. Elizabeth yang tidak menyedari tipu helah Joseph kemudiannya telah dipengsankan. Itulah detik hitam Elizabeth mula dikurung secara berterusan di dalam bilik bawah tanah tersebut yang telah siap diubah suai oleh Joseph menjadi bilik kurungan. Isteri Joseph, iaitu Rosemary yang menyedari kehilangan Elizabeth mula berasa bimbang dan bertindak untuk membuat laporan polis. Pihak polis yang mengambil maklum akan perkara tersebut telah melakukan operasi pencarian. Namun, Joseph yang bertopengkan syaitan begitu licik untuk memanipulasikan keadaan. Dia menyerahkan sepucuk surat kepada pihak polis yang kononnya ditulis oleh Elizabeth sendiri. Isi kandungan surat itu memberitahu bahawa Elizabeth yang inginkan kebebasan meminta semua pihak agar berhenti untuk mencarinya. Bahkan Joseph juga telah melakukan pembohongan terhadap polis dengan mendakwa Elizabeth berkemungkinan menyertai ajaran kultus. Elizabeth seterusnya menjadi tempat Joseph untuk melampiaskan nafsu binatangnya. Bayangkan, Elizabeth telah dinodai setiap hari oleh bapanya sendiri. Pada mata Rosemary, suaminya itu adalah seorang bapa yang sangat bertanggungjawab dan komited dalam melakukan pekerjaan demi menyara kehidupan serta menjamin kebahagiaan keluarga mereka. Lakonan hipokrit Joseph yang mantap menyebabkan tiada seorang pun yang menyedari dan mengesyaki bahawa Joseph sendiri adalah dalang sebenar penculikan Elizabeth. Sementara itu, dunia Elizabeth terus kekal menjadi gelap gelita. Hari demi hari berlalu penuh dengan sengsara dan derita. 5 tahun pertama penculikannya, dia tidak pernah bercakap dengan sesiapa pun melainkan Joseph sendiri. Malah, Elizabeth juga pernah mengalami keguguran pada tahun kedua penculikannya. Sepanjang 24 tahun penculikannya, Elizabeth telah bersalin selama 7 kali tanpa dikelilingi oleh jururawat mahupun doktor. Sebarang komplikasi terpaksa ditanggungnya seorang diri. Daripada 7 kelahiran tersebut, hanya seorang bayi sahaja yang tidak dapat diselamatkan. 3 dijaga oleh Elizabeth sendiri, manakala bakinya pula dijaga oleh Joseph. Bagi mengelakkan sebarang keraguan terhadap dirinya, Joseph sekali lagi telah memanipulasikan keadaan. Kali ini Joseph mendakwa bahawa bayi jagaannya itu adalah bayi peninggalan Elizabeth. Joseph turut melampirkan sekali surat yang kononnya ditulis oleh Elizabeth sendiri yang mendakwa tidak mampu untuk menyara anak-anaknya itu. Penipuan Joseph itu sekaligus bukan sahaja berjaya mengaburi mata anggota keluarganya bahkan juga pekerja kebajikan.
Tahun demi tahun berlalu, Elizabeth tinggal di bilik kurungan itu bersama 3 orang anaknya iaitu Kirsten, Stefan, dan Felix dengan keadaan yang sangat daif serta serba kekurangan. Namun pada saat sukar sedemikian, Elizabeth tetap menggalas tanggungjawabnya sebagai seorang ibu yang baik dan penyayang. Ketiga-tiga orang anaknya itu diajar untuk menulis dan membaca. Namun pada masa yang sama, pergerakan mereka berempat sentiasa dikawal ketat oleh Joseph. Elizabeth sentiasa diancam dan diugut dengan pelbagai ugutan oleh Joseph jika dia mempunyai niat untuk melarikan diri. Lagi sadis, Elizabeth turut dipaksa untuk menonton video lucah selain diperkosa di depan mata anaknya sendiri. Hinggalah 19 April 2008, salah seorang anak Elizabeth iaitu Kirsten telah jatuh sakit. Elizabeth kemudian merayu kepada Joseph untuk membawa anaknya itu ke hospital. Selepas berfikir panjang, Joseph pun bersetuju dan bertindak untuk menelefon ambulans. Pada masa ini, Joseph sudah mula tidak tentu arah. Dia bagaikan cacing kepanasan kerana bimbang perbuatan terkutuknya selama ini akan terbongkar. Joseph kemudian melakukan satu pembohongan kepada pihak hospital dengan mendakwa bahawa dia terjumpa sekeping nota milik ibu Kirsten. Kaki tangan hospital yang berasa curiga dengan dakwaan Joseph bertindak memaklumkan perkara tersebut kepada pihak polis. Selepas sesi soal siasat dijalankan, pihak polis mendapati begitu banyak kenyataan Joseph yang begitu meragukan. Disebabkan itu, mereka pun membuka semula kertas siasatan kes kehilangan Elizabeth Fritzl. Akibat terlalu risau dirinya akan ditangkap, maka Joseph pun membebaskan Elizabeth untuk dibawa ke hospital bagi berjumpa dengan Kirsten. Itu adalah kali pertama Elizabeth melihat dunia luar selepas 24 tahun hidup dalam kurungan. Bagaimanapun, percaturan Joseph itu ternyata telah memakan dirinya sendiri. Elizabeth yang ditahan oleh pihak berkuasa seterusnya dibawa ke balai polis. Sewaktu sesi soal siasat, Elizabeth pada mulanya enggan untuk membuka mulut. Selepas diyakinkan bahawa dia tidak lagi akan berjumpa dengan bapanya, Elizabeth akhirnya menceritakan perkara yang sebenar. Sejurus selepas pendedahan Elizabeth tersebut, Joseph pun ditahan dengan serta-merta. Perbicaraan demi perbicaraan, Joseph yang didapati bersalah telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, Elizabeth pula diberikan satu identiti baru dan ditempatkan di kawasan penempatan rahsia bagi mengelakkan stigma negatif masyarakat.